Hai, selamat datang ke Cikgu Eti Channel. Maths Mudah bersama Cikgu Eti. Subscribe and share. Okey, kita bincang soalan yang pertama. Soalan 1 iaitu soalan set. Dia kata soalan dia P persilangan dengan Q. So macam biasa kita akan label 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk soalan ni kita akan buat dua-dua sekali. Kita label dulu. Kita senaraikan P 1, 2, 3, 4, Q 3, 4, 5, R 2, 3. So dia nak P dengan Q. Tengok P dengan Q ni tanda bersilang. Bersilang maksud dia sama. So P dengan Q yang sama adalah 3 dengan 4. So kita akan label 3 dengan 4. Pakai pen color hijau. Guna pembaris anak-anak untuk lorek. Okey, siap untuk soalan pertama. Soalan yang kedua. P pelengkap. So kita tambah satu lagi P pelengkap. P pelengkap kalau kita tengok E dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. So P pelengkap adalah 5 sahaja. So P bersilang dengan Q. So 5 yang bersilang dengan Q pun tetap 5. Kesatuan dengan R. So R 2, 3. So jawapan dia 2, 3, 5. So kita akan lorek 2, 3, 5. Kita label dulu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita lorek dekat 2, 3 dan 5. Sama juga anak-anak kena pakai pembaris. Jangan buat macam cikgu ni. Cikgu sketch saja sebab atas komputer. Okey, selesai. Faham anak-anak? Okey, kita selesai pula soalan kedua. Soalan kedua ni adalah persamaan kuadratik. Okey, yang ni sebab dia ada kurungan, jadi anak-anak kena kembangkan dulu. So, M darab M akan dapat M kuasa 2. M darab negatif 1 akan dapat negatif M sama dengan 12. So, kita bawa M kuasa 2 tolak M tolak 12 sama dengan kosong. Yang ni anak-anak boleh tekan kalkulator sahaja. Tekan apa? Equation. Pilih mod 3 kali. Pilih equation nombor 1. Pilih degree nombor 2. Dia tanya A. So, A adalah 1. B adalah negatif 1. Dan C adalah negatif 12. Dan bila tekan kalkulator terus dapat jawapan dia. M sama dengan 4. Satu lagi. M sama dengan negatif 3. So, kita letak sebab dia positif, dia akan jadi negatif. So, negatif akan jadi positif. Okey, selesai. Faham anak-anak? Okey, soalan 3 pula, soalan persamaan serentak. So, kita akan guna kaedah penghapusan. Cikgu akan samakan P ni dengan 2, so akan jadi darab 2. Jadi akan dapat negatif 2P tambah 2Q sama dengan negatif 14. Samakan dengan atas tadi, 2P tolak 3Q sama dengan 16. So untuk kita hapuskan nilai P sebab dia dah ada negatif dah di depan, jadi kita akan gunakan operasi tambah. So negatif 2P tambah 2P akan jadi kosong. 2Q tambah negatif 3Q akan dapat negatif Q. Negatif 14 tambah negatif 16 akan dapat 2. So jawapan dia Q sama dengan negatif 2. Okey, dah dapat Q sama dengan negatif 2. Kita akan masukkan dalam mana-mana persamaan. Cikgu nak masukkan dalam persamaan negatif P tambah Q sama dengan negatif 7. Jadi negatif P tolak 2 sama dengan negatif 7. So cikgu buat cara panjang. Anak-anak boleh tekan kalkulator terus. Tapi ni cikgu nak tunjuk cara kalau nak selesai. Negatif 7 tambah 2. So akan dapat negatif P sama dengan negatif 5. So P sama dengan 5. Okey, kalau anak-anak tak mahu cara panjang ni, tekan je kalkulator. Tekan macam mana? Terus tekan negatif alpha X tambah Q sama dengan negatif 2. Alpha soft
negatif 7, shift calculate, terus dapat jawapan dia nanti. Faham anak? Okey, kita tengok soalan 4 3D. Okey, untuk yang pertama, namakan sudut di antara garis AF dengan ABCD. So, dia pakai garis dengan sata, jadi senang anak-anak boleh ikut kaedah macam cikgu tunjuk ni saja. Iaitu AF dengan ABCD, kita cari yang mana sama. So, yang sama adalah A. So, nanti jawapan dia sudut A akan duduk di tengah. Okey, untuk isi yang depan dengan yang belakang, kita terus ambil F di depan dan yang belakang kita kena check dalam rajah FB, FC dan FD. Yang mana lagi dekat? So, kita check sekarang. FB jauh sebab di berlainan sata. So, pangkah. FC, okey, dekat sebab dalam sata yang sama. FD pun jauh sebab yang sama. So, jawapan dia adalah FAC. Okey, selesai. Soalan B, kita dah dapat FAC. So, kita lukis rajah. Kat sini F, sini adalah C, kat sini adalah A. So, sudut yang kita cari adalah di sini. Okey, jadi kita kena cari nilai sekarang. FA memang dalam rajah dah bagi nilai dia 4. So, kita nak kena cari nilai untuk AC. So, AC kalau nak tengok daripada rajah yang cikgu lukis di sebelah ni, dia adalah konsep segitiga tegak, Pythagoras theorem. So, kita pakai konsep Pythagoras theorem. Kalau 8, kalau sini 6, hypotenuse dia automatik akan jawapan dia 10. Jadi, kita dapatlah AC adalah 10. Jadi, kita akan pakai apa? Tentang per sebelah adalah tan. So, tan theta sama dengan tentang per sebelah. So, tan theta sama dengan tentang 4 sebelah 10. Jadi, untuk dapat tan, kita akan buat up tan 4 per 10. Tekan je kalkulator anak-anak, akan dapat nilai sudut kat situ adalah 21.8. Okey, selesai. Ni adalah nilai sudut FAC. Okey, faham anak-anak? Okey, soalan ke-6 adalah persamaan garis lurus. So, kita tengok soalan pertama, dia nak persamaan garis lurus RT. So, kalau kita tengok kat sini RT, kita tak boleh cari kecerunan. Sebab apa? Dia bagi satu titik sahaja. Jadi, kecerunan RT, MRT sama dengan kecerunan PQ. Jadi, untuk soalan A, kita akan cari kecerunan PQ dulu. So, kecerunan PQ kita pakai 26 dengan 00. Jadi, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 akan dapat 6 tolak 0 bahagi 2 tolak 0. So, jawapan dia adalah 3. So, MRT sama dengan 3 juga. Dan titik untuk kita bina persamaan garis lurus, kita akan ambil titik 5 negatif 3. Sebab apa? Sebab 5 negatif 3 tu duduk di atas garisan RT yang kita nak cari soalan A tadi. Okay, so kita gantikan masuk dalam persamaan kita. Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y kita negatif 3, M kita 3, X kita 5 tambah C. Okey, yang ni cikgu dah ajak banyak kali dah. Tekan kalkulator macam mana? Negatif 3 alpha calculate 15 tambah alpha X. Shift calculate. Anak-anak akan terus dapat jawapan dia negatif 18. Okey, so persamaan garis lurus yang jawapan dia adalah Y sama dengan M kita 3, X, C kita 18. Okey, siap jawapan yang pertama. Ni soalan A. Okey, untuk soalan B, dia nak kita cari pintasan X. So, kita akan pakai pintasan X RT. Jadi, kita akan salin balik persamaan garis lurus RT adalah Y sama dengan 3X tolak 18. So, bila pintasan X, nilai Y adalah 0. Okey, yang ni pun sama. Anak-anak tulis tekan kalkulator 0
alpha calculate 3 alpha x tolak 18, shift calculate, anak-anak terus dapat pintasan x sama dengan 6. Okey, selesai untuk soalan garis lurus. Faham anak-anak? Okey, untuk soalan ketujuh, yang ni adalah soalan pepecah isi padu. Semua maklumat dia dah bagi. Kalau baca soalan dia dah kata dah prisma tegak dengan silinder dan semi silinder. Jadi macam mana kita nak kira, dan dia dah bagi nilai dah semua dalam rajah tu. Tak payah baca kat atas ni pun nilai dia dah tulis dah dalam rajah yang dia bagi. So untuk kita hitung isi padu, kita kena kira isi padu untuk 2. So, isi padu sama dengan isi padu prisma tambah isi padu semi silinder. So, isi padu sama dengan isi padu prisma, kita akan guna formula dia adalah luas ke rata rentas darab dengan tinggi. So, tambah dengan semi silinder 1/2 lah. Pi J kuasa 2 T. So, kita masuk nilai sekarang. Isi padu sama dengan luas ke rata rentas adalah bentuk segitiga ni. Kalau nak tengok kat rajah. So, luas segitiga lah. 1/2 darab tapak dia 14. Darab tinggi dia 10. Darab tinggi untuk prisma adalah 20. Jangan keliru anak-anak. Tinggi segitiga dengan tinggi prisma tak sama. Tambah dengan 1/2. Yang ni untuk silinder. Pi dia dah bagi 22/7. Jejari. Okey, jejari semi silinder. JK 14, so jejari itu adalah diameter. Jadi jejari adalah 7. So 7 kuasa 2 darab tinggi dia sama, 20. Okey, anak-anak tekan je kalkulator. Terus dapat jawapan dia 2940. Isi padu, sentimeter padu. Okey, selesai. Okey, untuk soalan terakhir, soalan 8, ni adalah soalan bulatan. So, sama juga, dia dah bagi maklumat dah semua. Dia kata 14 untuk POS. Okey, bila 14 POS, O tu adalah titik tengah. Jadi, kita tahu PO 7, OS pun 7. Dan untuk semi bulatan ONS ni, jejari dia adalah 7/2, iaitu 3.5. So, kita tengok soalan A, dia nak perimeter seluruh rajah. Perimeter seluruh rajah, nak tengok dah, cikgu dah lorek kat sini. Kita akan kira PO, tambah dengan OS, tambah dengan PS. Okey, so kita buat untuk soalan A dulu. Perimeter, kita terus ambil nilai PO tambah OS tambah PS. So, PO memang nilai dia 7. OS kita kena pakai formula untuk lilitan. Sebab dia separuh lilitan, so kita akan buat 1/2. Darab 2. Darab pi dia 22/7. Ni cikgu pakai formula lilitan lah, 2 pi J. So, 2 darab 22/7 darab jejari dia adalah tadi 3.5. Tambah dengan, untuk PS pula, memang jejari dia 7. So, sama juga formula lilitan, tapi kita darab 1/2 sebab dia semi bulatan. Darab 2, darab 22/7, darab 7. Okey, sempit. Darab 7 lah anak-anak. Okey, so anak-anak tekan je kalkulator. Terus dapat jawapan dia 40 cm. Okey, untuk soalan B, dia nak luas kawasan berlorek. Okey, tapi soalan ni, untuk luas kawasan berlorek dia memang MOS.
Okay. Dan sudut kat sini dia dah bagi dah 60. So, mudahlah anak-anak. Kita terus guna luas kawasan berlorek sama dengan formula dia sudut 60 per 360 darab pi j kuasa 2. So, pi 22 per 7, jari dia 7 kuasa 2. So, tekan je kalkulator akan dapat 25.67. Selesai.